kelang kabut. Apa kesan bagi orang yang gopoh? Kerugian. Bila dia rugi masa tu dia jadi apa? Menyesal. Kan kalau gopoh jadi apa? Menyesal. Manusia ni dia ada sifat tu, sifat gopoh dia. Bila dia menyesal menyesal-nyesalnya, tengok surah 25. Apa contoh gopoh? Dia kata gopoh lah, makan gelojoh sampai tercekik. Itu dalam kehidupan kita. Ini yang Quran cerita kita gopoh tu macam mana. Salah buat keputusan lah gopoh kan. Tak fikir panjang. Tengok surah 25, ayat 28. Ayat 27. Muka surat 362. 362. Tengok contoh gopoh Allah cerita kepada kita. 25 ayat 27. Surah 25 ayat 27 hingga 29 ya. Dia ada silau sikit situ. Surah 25 ayat 27 hingga 29. Muka ya. Gopoh dengan cepat. Bezalah. Kalau kita kata cepat, mungkin boleh kata laju, macam tu je lah kan. Tapi pada gopoh tu adalah istilah cepat pada gopoh kan, nak cepat-cepat. Gopoh tu negatif lah. Cepat tu masih lagi umum. Jalan cepat ke kan. Nak cepat, itu juga sifat gopoh. Tengok pada penggunaan kata lah. Tengok pada penggunaan kata. Tapi ajulah kat sini, senang nak faham apa dia ajulah, gopoh. Gelojoh. Tergesa-gesa. Tu terjemahan kepada ajulah tadi. Jadi gopoh ni kesan dia apa dia? Menyesal. Gopoh ni kesannya apa dia? Menyesal. Ini bukan maksudnya buat kerja biar lambat. Bukanlah, mungkin Tuan Haji masukkan itu kot. Jadi maksudnya kita kena buat kerja lambat ke sebab dia cepat? Bukan. Gopoh ni keputusan yang terburu-buru, kemudian dia menyesal. Jadi contohnya apa Allah kata kat sini? Jumpa dah ayat 27. Muka surat 362. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah, ayat 27. Ingatlah hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Itu tanda apa tu? Gigit tangan. Menyesal. Salah buat keputusan ni. Menyesal. Sebab apa menyesal? Dia kata apa? Yaqulu, dia berkata, ya laitani. Alangkah baiknya dulu aku. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Ini bukan menyesal salah pilih kos kat universiti. Ada orang kawan dia ajak pilih kos kan. Isi borang apa? Lupa dah borang apa. UPU. Kawan dia minat lain, kawan dia minta lain sebab best friend punya pasal, ikutlah. Sekali masuk tak boleh bawa, menyesal. Itu dekat dunia. Boleh diperbaiki balik. Ni sekarang dah tergagal di akhirat. Apa maksud gagal di akhirat? Salah pilih keputusan apa dia? Jalan, cari hidup. Aku terikut cari hidup kawan-kawan aku, tak ikut cari hidup Rasulullah. Tu dia kata apa dia? Alangkah baik dulu kalau aku ikut jalan Rasul. Rasul punya jalan apa dia? Al-Quran. Nabi bawa apa je kepada sahabat-sahabat Nabi? Al-Quran. Nabi cara berfikir Nabi Quran. Sebab tu kita nak tadabbur Quran ni supaya cara berfikir kita betul. Kalau hidup ini dibiarkan, orang lain yang akan corakkan fikiran kita. Tu yang kita tak nampak, kita pernah tanya soalan dulu kan? Soalan tu bukan nak menguji, saya pun sama juga. Bila kita jumpa perkataan tadabbur, ada yang kata lupa pencen. Padahal baca Quran bila? Kita dah lama dah.
Jadi menjadi begitu. Sepatutnya aku kena tadabbur Quran. Maksudnya ada orang lalaikan aku. Tu tak pilih jalan bersama dengan Rasul. Jadi kita kena ubah balik. Dan beri kesedaran kepada orang lain. Jangan jadi macam kita lagi. Biar daripada kecil lagi dah sedar dah. Jangan apa istilah dia, biarlah budak-budak nanti dah besar, nanti dia pandai lah. Dia tengok balik dulu, saya tak pandai pun dah besar. Gitu. Jadi kita muhasabah. So jangan jadi seperti orang ni. Dia gigit tangan dia menyesal. Dia kata apa? Kalau dulu aku ikut jalan Rasul, iaitu Al-Quran ini. Ya wailata. Dia kata celaka betul. Laitani, seandainya aku lam attakhidh fulanan khalila. Kalau aku tak ikut kawanku ini. Kalau aku tak ikut fulan ini sebagai khalil, aku tak ambil dia sebagai khalil. Khalil ni apa dia? Teman baik. Teman yang paling baik dalam hidup kita siapa? Teman yang paling baik dalam hidup kita yang semua kita cerita kat dia, semua kita tunjuk kat dia. Pasangan kita. Biar kita jangan menyesal memilih pasangan. Jadi kita berpasang-pasangan, kita perbaiki diri kita supaya isteri kita tak menyesal di akhirat nanti. Dan juga isteri kita pula kita pernah nasihat dan mengajar dia dan kita tak menyesal memilih dia. Itu kawan paling dekat sekali. Dan seterusnya kawan-kawan yang lain lah. Kawan sepejabat ke di mana nak kerja. Sebab tu nak merangka anak nak sekolah mana kena fikir. Selagi kawan dia ataupun tempat tu mengajak dia kepada yang lain macam mana? Tak boleh jadi. Tapi jalan yang macam mana kita nak? Jalan yang membawa dia ikut jalan Rasul. Kalau tidak nanti kita gigit jari di akhirat. Lepas tu dia kata apa dia? Laqad adallani, benar-benar kawanku ini telah menyesatkan aku daripada Al-Quran, zikri. Ba'da izja'ani, sesudah Quran datang kepadaku. Ya, betul juga Ustaz. Quran belajar daripada umur 6 tahun. Tapi tak perasan pula Allah suruh tadabbur. Pelik betul saya ni kan. Saya kita ni lah, diri kita ini. Padahal Quran dekat dah kepada kita. Ada orang sesatkan kita. Allah Akbar. Yang takut apa pula? Kita ni ada kelebihan, kita pula yang menyesatkan orang lain. Nanti orang tu marah kita di akhirat. Macam manalah keadaan itu? Betul Allah kata, wa kana syaitan, dan syaitan itu lil insan, kepada manusia, kita lah manusia. Khadhula, khianat. Jahat sifat dia. Suka menjauhkan kita dari kebaikan. Itu yang seterusnya apa dia? Sifat manusia yang ke-6 ni, gopo. Antara gopo dalam Quran Allah kata apa dia? Salah pilih kawan. Dan tak pilih kos yang betul. Dia tak ambil kos Nabi ni, Rasul Quran. Dia hidup ikut kehendak orang ramai dan sebagainya. Kita ambil satu lagi yang terakhir. Tengok surah 18. Ayat 54. Muka surat 300. Surah 18 ayat 54. Muka surat 300. Jumpa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan demi sesungguhnya sering kami ulang-ulang, kami tukar-tukar, kami buat pelbagai dalam Al-Quran ini untuk manusia, min kulli masal. Masal ni apa dia? Perumpamaan. Contoh apa dia kita bagi? Contoh, apakah perumpamaan bagi orang yang infak dalam Quran? Apa perumpamaan yang Allah berikan kepada pahala penginfak? Cuba tahu. Perumpamaan yang Allah buat dalam Quran bagi orang yang menginfakkan hartanya. Ya, dia menanam sebiji benih.
Benih tu benih macam padi tu. Kita panggil apa? Bijirin lah. Kemudian dia bercambah menumbuhkan berapa tangkai? 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu mengeluarkan berapa biji hasilnya? 100. Kalau dia kata bagi RM1 lah kita kata. Kalau kita kira mudah lah. Pulangannya 700. Tetapi sebab manusia ini dia mungkin tidak memahami. Allah kata bukan tanam biji durian. Habbah itu ialah contohnya padi. Padi. Kalau padi, petani tanam berapa banyak padi? Ada tak petani tanam sebiji je? Kalau durian, biji durian lain. Bukan habbah, biji durian lain perkataan dia. Nawa nama dia. Tetapi kalau habbah itu ialah macam padi, gandum, barli, macam tu. Adakah orang tanam barli atau padi itu sebiji je? Walaupun dalam Quran Allah kata, perumpamaan orang yang infak itu seperti orang yang menanam sebiji. Tapi orang tu kena berfikir, mana ada petani tanam sebiji? Jadi satu tu saja dah keluar 700. Nampak tak? Jadi takkan dia nak infak RM1, padahal dalam bank dia mungkin ada 6 kosong. 6 kosong berapa? 1 juta ke kan? Atau 5 kosong. 100 ribu lah dia ada. Jadi dia fikir untuk akhirat dia. Jadi sepatutnya dia kena infak contohnya. Tapi manusia tu apa dia? Tadi Allah kata, kedekut, lupakan kulit. Lepas tu apa lagi dia kata? Allah kata sini tengok. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Tapi manusialah yang paling banyak membantah. Tak ikut pun sebenarnya. Ada je benda lain. Oh, nanti dulu sekarang baru nak buat job ni. Baru nak dapat ni nak modal lagi. Jadi dia bantah sampai akhirat nanti dia menyesal kenapa sifat dia yang gopoh tu. Jadi bila kita senaraikan semua ni, apa yang pertama tadi? Satu, diciptakan. Kedua, lemah, hina, kacang lupakan kulit, kedekut, gopoh, suka membantah ini. Ini sifat-sifat hamba yang macam mana? Manusia itu kan, senang tak musuh mengganggu gugat dia? Senang. Sebab itulah kita minta perlindungan kepada Allah. Dan bila kita kenang balik sifat kita begini, kena ubah ke tak? Kena ubah. Kena jadi orang yang dia berfikir sebelum bertindak. Macam nak berfikir? Kena belajar. Betul tak? Jadi belajar apa yang buat orang berfikir? Tadi dia tak belajar Quran yang Nabi bawa. Jadi dia menyesal. Inilah dia perlindungan kita, cara berfikir kita. Sebab tu sebelum baca Quran, Quran ini nak bajak kita berfikir. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Sebab syaitan pasti akan ganggu kita supaya kita tak payah berfikir tentang ni. Kalau jadi baca pun, dia suka baca tapi dia tak fikir pun untuk faham. Itu semua kerja siapa? Syaitan. Jadi kita nak minta perlindungan kepada Allah. Jadi hari ini kita lihat dulu apa? Sifat manusia ini siapa? Siapakah aku? Lepas ni kita akan tengoklah siapakah Allah, siapakah syaitan dan siapakah aku ini yang tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau ada sifat-sifat macam ni, memang akan diganggu. Maksud ganggu tu bukan kena sampuk. Ganggu tu maksudnya dia nak halang kita daripada jalan yang lurus. Termasuklah kena sampuk ke apa tu, kena rukiah lah juga kan. Itu kita fahamlah. Sebab kita ni selalunya kalau kata syaitan je, takut kena ganggu dengan syaitan. Tu je. Disesatkan tak nampak. Disesatkan lagi bahaya. Okay, na'udzubillahi min zalik. Itu na'udzubillah tu kami berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Okey, tuan-tuan sekalian, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang untuk pertemuan bulan 12 pula lah. Ya. Untuk menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan isti'azah. Jadi apa yang saya harapkan ialah kita mengulang kaji pelajaran ini supaya kita sentiasa ingat. Ya, soalan Ji. Tak boleh lah. Tak habis lagi dia nak faham tu. Masuk ujung tu kata dia baca seluruh Quran. Daripada apa nama? Al-Fatihah sampai An-Nas contoh kan. Kalau satu ayat dia baca satu malam satu ayat je. Ayat tu saja ke? Masuk keseluruhan perkara yang kita buat, mesti buat sampai hujung lah. Itu maksud. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik.
Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.